Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Sayyidatina Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau gelarannya Sayyidatina Zainab Al-Kubra adalah contoh terbaik dalam memperkatakan kesetiaan seorang isteri, keikhlasan cinta dan ketulusan iman. Sayyidatina Zainab merupakan puteri sulung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidatina Khadijah binti Huwailid radhiyallahu anha yang dilahirkan selepas 2 tahun perkahwinan ibu bapanya. Kelahiran Sayyidatina Zainab memberikan kegembiraan yang tidak terhingga kepada ibu bapanya. Walaupun masyarakat jahiliah ketika itu tidak menyukai anak perempuan, Sayyidatina Zainab menjadi remaja yang tertib hasil didikan orang tuanya. Disebabkan Sayyidatina Zainab adalah puteri tertua, maka dialah yang harus menjaga adik-adiknya dan membuat kerja rumah untuk membantu ibunya. Kerana waktu itu Sayyidatina Khadijah telah berusia lebih dari 50 tahun. Keadaan ini membuatkan Sayyidatina Zainab cepat matang meskipun usianya masih muda. Disebabkan perwatakan Sayyidatina Zainab itu, ramai pemuda-pemuda di Mekah bersaing untuk meminang Sayyidatina Zainab. Namun, di antara pemuda tersebut tidak ada yang bertuah seperti Abu Al-Ash, anak saudara Sayyidatina Khadijah. Satu hari, ibu saudara Sayyidatina Zainab iaitu Halah binti Huwailid datang ke rumah untuk meminang Sayyidatina Zainab buat anaknya. Wahai saudaraku Khadijah, saya datang kemari membawa hajat untuk menyatukan Zainab untuk Abu Al-Ash. Adakah kamu terima? Dengan berbesar hati, saya terima, wahai saudaraku Halah. Dengan persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidatina Zainab, maka berlangsunglah perkahwinan mereka dengan meriah. Assalamu alaika Zainal Anbiya. Assalamu alaik atqal atqiya. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu keramaian dan kegembiraan di hari perkahwinan mereka itu, Sayyidatina Zainab bertemu dengan ibunya, Sayyidatina Khadijah. Alhamdulillah, wahai anandaku, terimalah kalung pemberian Umi ini sebagai tanda kegembiraan terhadap perkahwinanmu. Simpanlah dan gunakanlah ia sebagai kenangan dariku. Terima kasih ya Ummi. Saya berjanji akan menunaikan permintaanmu. Pada suatu hari, Sayyidatina Zainab mendengarkan kata-kata dari ibunya yang sangat menakjubkan tentang turunnya wahyu kepada ayahnya yang menyatakan bahawa ayahnya telah dilantik menjadi Rasul, dan Sayyidatina Zainab langsung menerima ajaran yang dibawa oleh ayahandanya.
Mendengarkan perhabaran itu, Abu Al-Ash berasa gelisah dan agak kurang senang. Wahai isteriku, demi Tuhan, aku tidak mendustakan ayahmu. Tetapi aku benci andai nanti ada orang yang mengejekku dan mengatakan bahawa aku meninggalkan agama nenek moyangku kerana menuruti isteriku. Aku harap kamu boleh menerima alasanku dan memahami kedudukanku. Mendengar permintaan suaminya itu, air mata Zainab menitis dengan derasnya. Sebagai isteri, Sayyidatina Zainab tidak dapat berbuat apa-apa. Walaupun beliau memilih untuk memeluk Islam, namun Sayyidatina Zainab tidak pernah meninggalkan suaminya. Selepas peristiwa hijrah di Madinah, Islam semakin tersebar luas dan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin ramai. Malah boleh membentuk satu pasukan perang untuk menghadapi peperangan dan pertempuran kelak. Berita yang tersebar luas itu membuatkan penduduk Mekah bimbang dan membuat persediaan untuk peperangan. Mendengar berita itu, Sayyidatina Zainab amat bimbang dan serba salah untuk memilih antara suami atau ayahnya. Ini kerana kedua-duanya akan berhadapan dengan peperangan. Pada tahun kedua hijrah telah meletuslah perang Badar. Di mana tentera musyrikin berkali-kali ganda ramainya daripada tentera muslimin. Dan akhirnya dengan izin Allah, kemenangan telah berpihak kepada tentera muslimin. Ramai yang Dan tentera musyrikin mengalami kekalahan yang teruk dan memalukan. Ramai yang terkorban dari kedua belah pihak. 70 orang kafir Quraisy dibunuh termasuk Abu Jahal dan 7 orang menjadi tawanan termasuk Abu Al-Ash. Manakala pasukan muslimin meninggal sebagai syahid. Di Mekah pula, Amru bin Rabi' berjumpa dengan Sayyidatina Zainab. Wahai Zainab, ada berita gembira dan buruk untukmu. Kabarkan padaku, wahai Amru. Tentera muslimin di Madinah telah berjaya dalam peperangan. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Bagaimana dengan suamiku pula? Suamimu selamat, tetapi dia telah menjadi tawanan orang Madinah. Ramai juga pahlawan Quraisy ditawan. Pergilah, tebus untuk suamimu, wahai Zainab. Sebentar. Sayyidatina Zainab tidak mempunyai apa-apa harta untuk menebus suaminya. Satu-satunya harta yang ia miliki hanyalah sebuah kalung pemberian ibundanya. Beliau teringat janjinya kepada ibunya untuk menyimpan kalung ini sebagai kenangan. Namun,
Sekarang ia tidak mempunyai pilihan lain. Dengan rasa berat dan derayan air mata, ia melepaskan kalungnya. Wahai Amru, ambillah kalung emas ini dan pergilah engkau tebus suamiku di Madinah. Baiklah. Pergilah Amru dan beberapa orang ke Madinah untuk menebus Abu Al-Ash. Sesampai sahaja di Madinah, apakah hajat tuan kemari? Zainab binti Rasulullah telah mengutus saya membawa kalung ini untuk menebus suaminya Abu Al-Ash. Tunggu sebentar, biar saya tunjukkan dahulu kepada Rasulullah. Tatkala kalung itu sampai ke tangan Rasulullah, berubah wajah baginda menjadi sedih dan perasaan rindu yang sangat mendalam. Tumpah air mata baginda ketika itu, kerana kalung itu dulunya adalah milik Sayyidatina Khadijah, isteri yang paling dicintai Rasulullah. Tiba-tiba baginda teringat makam Sayyidatina Khadijah di Mekah. Teringat kepada isterinya yang sentiasa berada di sisi sewaktu senang mahupun susah. Teringat kepada isterinya yang sentiasa bersabar saat dicaci maki oleh kaum Quraisy. Teringat kepada isterinya yang sanggup korbankan segala harta kekayaannya kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Maka wajarlah jikalau terbit rasa rindu di hati Rasulullah. Justru itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "Wahai sahabat, mahukah kalian bebaskan Abu Al-Ash dan kembalikan semula kalung itu kepada pemiliknya?" Para sahabat bersetuju dengan permintaan Rasulullah. Dengan itu, kembalilah Abu Al-Ash kepada pangkuan isterinya bersama-sama kalung tersebut. Alhamdulillah, syukur kamu selamat wahai suamiku. Wahai Zainab, kepulanganku ini adalah untuk berpisah denganmu. Bukan aku yang akan meninggalkanmu, tetapi kamu yang akan meninggalkanku. Aku mestilah memulangkanmu kepada bapamu. Ini kerana katanya wahyu telah turun melarang suami isteri tinggal bersama apabila salah seorang memeluk Islam.
Abu Al-Ash menceritakan apa yang telah Rasulullah bisikkan kepadanya. Sayyidatina Zainab menjadi bingung dan sangat sedih kerana terpaksa meninggalkan suaminya dalam hal keadaan dirinya yang sedang hamil 4 bulan. Sesungguhnya perintah Allah dan Rasulnya itu wajib dituruti. Namun, tidak lama selepas itu turunnya wahyu bahawa pasangan yang berbeza agama tidak boleh bersama. Maka Sayyidatina Zainab berpisah dengan suaminya dan kembali ke pangkuan Rasulullah di Madinah. Selepas 6 tahun peristiwa itu, Abu Al-Ash memutuskan untuk memeluk Islam dan Rasulullah membenarkan Abu Al-Ash bersama kembali dengan Sayyidatina Zainab. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.